Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah di masjid mana kita? Di Masjid Kasim. Okey. Apa khabar semuanya? Saudara tak ingat dah masjid mana. Okey, minta maaf. Okey, apa khabar semuanya jemaah muslimah di Masjid Kasim? Bagaimana keadaannya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, kan? Dan juga sudah bersedia untuk mengikuti sambungan perbincangan kitab kita Al-Bidayah wa An-Nihayah. Okey, so hari ini kita berada di muka surat berapa? Kita nak bincang tentang apa? Minggu lepas, perbincangan kita berkenaan dengan surat Abu Bakar radhiyallahu an yang beliau sertakan bersama dengan 11 orang pemimpin pasukan tentera yang telah dilantik untuk menumpaskan pemberontak-pemberontak yang ada di sekitar Madinah. Jadi hari ini, kita akan bincangkan berkenaan dengan Al-Ansi, iaitu pasukan ataupun pemberontak Al-Ansi di Yaman. Siapa yang Abu Bakar tugaskan untuk pergi kepada kelompok Al-Ansi di Yaman ini? Siapa? Ingat lagi, kita ada 11 orang. Setiap orang yang Abu Bakar lantik, Abu Bakar peruntukkan kepada certain ataupun pada sesuatu tempat. Tak semua orang akan pergi kepada tempat yang sama. Siapa yang diutuskan di Yaman? Kita mana muka surat berapa hari tu? Saya tak ingat. Di Yaman kita ada siapa? Kita ada Muhajir bin Abu Umayyah. Okey, boleh muka surat 97, di situ ada nombor 4. Yang mana bertugas menumpaskan pasukan Al-Ansi dan sebagai bala bantuan bagi para anak-anak raja Yaman untuk menundukkan Qais bin Makshuh kerana ia telah melepaskan diri dari ketaatan terhadap pemerintah kaum muslimin. Baik, tapi sebelum itu sebenarnya perbincangan berkenaan dengan kumpulan pemberontak Al-Ansi ini sedikit sahaja. Tetapi dalam kitab kita, ketika membincangkan sebelum masuk nak bincangkan berkenaan dengan bagaimana Muhajir dapat menumpaskan Al-Ansi itu tadi, okey, dia sebentar ya muslimah, sekejap. Sambung balik. Tadi bateri nak mati. Okey, so kita lihat begini. Ketika siapa tadi? Al-Ansi, kumpulan pemberontak yang bernama Al-Ansi di Yaman. Sebelum Muhajir pergi kepada mereka, ada kisah yang begitu panjang berkenaan dengan kumpulan ini. Ataupun kita panggil sebagai pemberontak yang berada di Yaman, yang mengingkari untuk meletakkan taat setia mereka kepada kerajaan Islam Madinah. Yang pada masa itu di bawah pimpinan siapa? Abu Bakar radhiyallahu an. Jangan lupa, kita masih lagi membincangkan tentang pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an. Dan ini adalah antara perkara ataupun isu yang perlu beliau hadapi dan settlekan ataupun selesaikan. Baik muslimah, kita lihat kepada muka surat 102. Okey, dalam muka surat 102 kita ada satu subtopik yang bertajuk pemberontakan Al-Aswad Al-Ansi di Yaman semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Jadi kita nak bincangkan tentang sejarah pemberontakan pasukan Al-Ansi di Yaman. Bagaimana ia bermula dan siapa yang memulakan? Okay, siapa yang memulakan pemberontakan itu? Baik. Kalau kita lihat pada muka surat 102 kita, dalam kitab kita di sini, kita dapati di situ ada satu figure yang diperkenalkan kepada kita, namanya siapa? Al-Aswad Al-Ansi.
Okey, Al-Aswad Al-Ansi. Jadi pemberontakan pasukan Al-Ansi di Yaman ini diambil sempena daripada nama Al-Aswad Al-Ansi itu tadi. Dan siapakah beliau? Siapakah beliau? Cuma bila kita nak masuk dalam pembincangan berkenaan Al-Aswad Al-Ansi, penting untuk saya nyatakan bahawasanya beliau hidup pada zaman Nabi SAW. Justru perbincangan ini kita nak bawa ke depan sedikit. Maksudnya kita nak bawa tarik sedikit ketika semasa hayat Nabi SAW. Okey, baik. So kita lihat begini. Pemberontakan Al-Ansi ini sudah bermula sejak zaman Nabi SAW. Yang mana di bawah pimpinan seorang bomoh. Namanya siapa? Al-Aswad Al-Ansi. Jadi dia adalah seorang bomoh yang mana pada masa itu dia mengaku dirinya adalah seorang Nabi. Dan hal ini, pengakuan yang beliau keluarkan ini, ia berlaku pada waktu semasa akhir hayat Nabi SAW. Semasa Nabi SAW beberapa waktulah, beberapa ketika sebelum Nabi SAW wafat. Jadi Al-Aswad Al-Ansi ni di Yaman pada masa itu, beliau mendakwa dirinya adalah seorang Nabi dan dia dapat mempengaruhi ramai di kalangan penduduk Yaman untuk mengikuti beliau. Baik, nama penuhnya kalau kita lihat dalam perbincangan kitab kita di sini Muslimah, dijelaskan kepada kita tentang biodata beliau itu siapa. Baik, di sini dikatakan bahawasanya nama lengkapnya adalah Abraha. Abhala. Saya letak situ apa? Abhala. Abraha. Abhala. Bin Ka'ab bin Ghawth. Dari negeri yang dikenal dengan nama Kaf Khubban. Yang mana sebuah tempat yang terdapat di Yaman. Baik. Dia memiliki Al-Aswad Al-Ansi, dia memiliki jumlah tentera seramai 700 orang. Dan mereka ni bukan tangan kosong. Maksud saya bukan tangan kosong ialah mereka adalah bala tentera yang dimiliki oleh Al-Aswad Al-Ansi dilengkapi dengan senjata. Jadi, sebelum itu, dia pernah menulis surat kepada wakil Nabi SAW di Yaman. Yang mana dalam isi surat ini, beliau kata begini kepada wakil Nabi SAW. Dia kata, wahai orang-orang yang menjajah kami. Dalam kitab kita, muka surat 102, ada dinyatakan antara isi surat yang terdapat dalam surat yang dihantar oleh Al-Aswad Al-Ansi itu ialah, dia kata begini, wahai orang-orang yang menjajah kami, kembalikan kepada kami harta yang telah kalian ambil dari hasil tanah kami. Dia minta supaya kembalikan. Ialah Yaman tu bagi dia adalah tempat dia. Jadi dia minta supaya kembalikan. Tidak mahu lagi berada di bawah kepimpinan kerajaan Islam Madinah yang pada masa itu berada di bawah kepimpinan Nabi SAW. Baik. Jadi dia minta balik tanah itu sebab dia kata apa? Kami lebih berhak untuk memilikinya dan kalian tetap sebagaimana biasa dengan apa yang kalian miliki. Madinah milik kalian, Yaman milik kami. Jadi Yaman itu serahkan kepada kami. Kami tak perlu berada di bawah pemerintahan kerajaan Islam Madinah. Ini adalah permintaan Al-Aswad Al-Ansi pada masa itu. Dan beliau tidak berpada dengan menghantar surat kepada wakil Nabi SAW. Tetapi dia pergi lebih jauh, iaitu dia kacau kawasan Najran sehingga dapat menawan kawasan tersebut. Selanjutnya dia pergi kepada satu kawasan bernama Sana'a. Kemudian dia dapat menumpaskan Syahr bin Bazam di sana dan akhirnya menawan tempat itu. Ini semua adalah nama-nama tempat yang berada di Yaman. Maknanya sampailah kita dapati Ustazah tak baca semua Muslimah yang ada dalam kitab kita sebab tak sempat. So di sini bagi Ustazah better kita simpulkan apa yang dibincangkan dalam kitab ini. Jadi, bila dia pergi daripada satu tempat ke satu tempat, Al-Aswad Al-Ansi akhirnya berjaya menawan keseluruhan Yaman. Yang mana pada masa itu, ramai penduduk Yaman ikut beliau
dan murtad. Tadi saya dah sebut di awal perbincangan kita, Al-Aswad Al-Ansi, dia adalah seorang bomoh yang kemudiannya mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Okey, kemudian dia mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Jadi di sini ramai orang, kalau orang dah ikut dia dan mengaku dia sebagai seorang nabi, adakah Islam? Tidak. Maknanya dah keluar daripada agama Islam. Dan dia berjaya bawa keseluruhan penduduk Yaman itu beriman kepada dia, yang kononnya seorang nabi. Okey, baik. Pada masa itu, Nabi SAW ada mengutuskan sepucuk surat kepada mereka yang berada di sana, iaitu sesiapa yang menjadi wakil Nabi di sana untuk menumpaskan Al-Aswad Al-Ansi ketika berita berkenaan dengan Al-Aswad Al-Ansi dibawa kepada Nabi SAW. Okey, dan kalau kita lihat di sini, sebenarnya ada beberapa orang di kalangan panglima Islam di sana, tapi kerana mereka tidak mendapat sokongan daripada penduduk Yaman, yang mana keseluruhannya, hampir keseluruhannya dah beriman dengan siapa tadi? Al-Aswad Al-Ansi. Jadi di situ kita dapati Muaz ibn Jabal, Abu Musa Al-Asy'ari kan yang berada di Hadramaut. Kemudian kita ada Tahir bin Abu Hala, Amir bin Hazim, Khalid bin Sa'id ibn Al-As. Mereka semua terpaksa kembali ke Madinah. Okey, mereka semua terpaksa kembali ke Madinah sebab ia membahayakan jiwa mereka kalau mereka stay di situ. Jadi Nabi SAW pada masa tersebut, Nabi bila dengar berita itu, yang disampaikan kepada Nabi, maka Rasulullah SAW mengirimkan surat ke Yaman. Dalam surat tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin di Yaman agar membunuh Al-Aswad Al-Ansi ataupun menumpaskan beliau. Maknanya menghapuskan beliau lah, kerana pengaruh dia yang sesat itu begitu kuat pada masa tersebut. Baik, sekarang ini bila surat tersebut sampai kepada beberapa kawasan Yaman, hal itu tidak diketahui oleh Al-Aswad Al-Ansi. Maknanya ia tersebar secara rahsia. Hanya beberapa saja orang pemimpin yang mengetahui. Baik, bila ada perintah daripada kerajaan Islam Madinah yang merupakan pemerintah asal di Yaman, kemudian berlakulah satu rancangan untuk menumpaskan Al-Aswad Al-Ansi dan membunuhnya. Di sini kita dapati pada muka surat 103 di sini Muslimah, kisah tentang rancangan untuk membunuh Al-Aswad Al-Ansi itu diceritakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 muka surat, banyaknya di sini. Tapi Ustazah tak boleh nak baca semua satu persatu. Yang penting ialah, baik, Ustazah nak kata gini, dalam untuk menjayakan rancangan itu, kita ada 3 orang yang terlibat untuk menumpaskan Al-Aswad Al-Ansi pada masa tersebut, iaitu Qais ibn Makshu, Fairuz dan Zawih. Zawih nama dia. Jadi ada 3 orang ini, mereka bekerjasama bersama dengan isteri Al-Aswad Al-Ansi untuk membunuh Al-Aswad Al-Ansi. Isteri dia ini adalah asalnya dia merupakan isteri kepada Syahr ibn Bazam, yang Ibn Bazam, tak salah saya, Syahr ibn Bazam yang telah dia tumpaskan di Sana'a. Kemudian dia kahwini wanita tersebut. Jadi wanita ini adalah wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kerana keadaan yang mendesak dan sebagainya, kan disebutkan dalam kitab-kitab ini, ada di kalangan mereka yang beriman kepada Allah terpaksa menyembunyikan keimanan mereka. Jadi, saya nak pendekkan cerita Muslimah, berkenaan dengan perancangan untuk membunuh ataupun rancangan untuk membunuh Al-Aswad Al-Ansi ini. Dia bukan mudah. Banyak perkara yang perlu mereka tetapkan, perlu mereka hadapi. Kerana begini,
Al-Aswad Al-Ansi ini jangan lupa, dia adalah seorang bomoh dan dia ada teman di kalangan syaitan yang menyampaikan berita-berita yang dia tidak ketahui. Jadi Qais ibn Makshu sebenarnya adalah orang bawahan dia, yang mana Qais ibn Makshu bila datangnya surat daripada Nabi SAW yang memerintahkan kaum muslimin agar bekerjasama untuk menumpaskan Al-Aswad Al-Ansi itu tadi, dia pun mengambil kesempatan itu tadi untuk menjatuhkan ketuanya sendiri. Kerana apa? Dia tak puas hati. Ada beberapa peristiwa yang berlaku antara dia dengan Al-Aswad Al-Ansi yang menyebabkan dia rasa harga dirinya dicemari oleh Al-Aswad Al-Ansi, yang mana beliau hampir membunuhnya. Jadi di sini Qais ibn Makshu dia masuk sekali bersama dengan Fairuz dan Dadzawih untuk bantu menjayakan misi membunuh Al-Aswad Al-Ansi, seorang nabi palsu di Yaman. Baik, pada masa itu Al-Aswad Al-Ansi dia banyak menerima berita-berita daripada pembantunya yang syaitan ini sampaikan, yang banyak bisik kepada dia rancangan-rancangan mereka tersebut. Tapi saya nak pendekkan cerita, walaupun syaitan itu membisikkan pelbagai macam lah, syaitan ni kita panggil macam khadam dia, yang bantu untuk dapatkan maklumat-maklumat yang dia tidak tahu. Tapi kemudian akhirnya dia berjaya dibunuh di dalam biliknya sendiri. Boleh baca ya, Muslimah, saya harap nanti baca bagaimana kisah yang ataupun apa yang berlaku ketika mereka ni bersama-sama, mereka bertiga ni bersama-sama nak bunuh Al-Aswad Al-Ansi. Di situ ada penglibatan daripada syaitan dan sebagainya lah. Jadi panjang sangat cerita dia. So Ustazah pun tak nak ambil masa yang begitu banyak untuk ceritakan berkenaan dengan cara mereka bunuh mereka, tapi cara mereka bunuh Al-Aswad Al-Ansi ini, tapi boleh baca. Dia boleh baca sebab dia tak berapa nak complicated sangat lah, boleh difahami. Yang penting ialah mereka bertiga berjaya membunuh Al-Aswad Al-Ansi. Namun sekarang ini, tadi kan kita dah bincangkan, hampir keseluruhan penduduk Yaman, mereka ini beriman kepada Al-Aswad Al-Ansi. Jadi sekarang, lepas mereka berjaya membunuh Al-Aswad Al-Ansi itu tadi, bagaimana mereka nak kabarkan kepada seluruh penduduk Yaman? So ini yang menjadi persoalan di kalangan mereka bertiga. Kita sekarang ni nak kabarkan orang ramai tentang kematian Al-Aswad Al-Ansi itu bagaimana? Baik, Muslimah, rujuk pada muka surat 108. Okey, rujuk pada muka surat 108 pada satu subtopik yang bertajuk maklumat tentang terbunuhnya Al-Aswad. Di sini kita lihat ketika lihat ya pada paragraf kita yang nombor 2. Lihat pada paragraf kita yang nombor 2. Di situ dikatakan bahawasanya ketika pada waktu pagi, maka salah seorang dari mereka yakin, yakni Qais, berdiri. Sebab yang malam itu mereka dah fikirkan macam mana kita nak beritahu kepada orang ramai berkenaan dengan kematian Al-Aswad ini. Jadi Qais, Dadzawih dan Fairuz duduk bermusyawarah kan, macam mana nak beritahu. Akhirnya mereka bersepakat untuk apa? Untuk mengumandangkan azan. Mereka bersepakat untuk mengumandangkan azan yang merupakan syiar kaum muslimin. Jadi, pada waktu pagi itu, salah seorang dari mereka, iaitu siapa? Qais ibn Makshu. Qais ibn Makshu berdiri mengumandangkan azan. Di sini jelas, bila Qais ibn Makshu dia bangun berdiri mengumandangkan azan, bermakna beliau adalah seorang Muslim. Beliau adalah seorang Muslim. Jadi seketika berkumpullah seluruh kaum muslimin bersama dengan yang bukan Muslim di sekitar benteng. Maka Qais, sebahagian juga yang mengatakan Wabar bin Yohannis, meneriakkan satu kalimat syahadah. Apa kalimatnya? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Wa anna Abhala kadzab. Siapa Abhala? Abhala ialah nama sebenar kepada Al-Aswad Al-Ansi. Dia kata apa? Anna Abhala kadzab. Maknanya, dan bahawa Abhala iaitu Al-Aswad Al-Ansi adalah pembohong, pendusta. Jadi
Lepas itu dia buat apa? Sambil melemparkan kepalanya ke tengah-tengah mereka. Sebab dalam pembunuhan itu ataupun dalam ketika mereka nak menumpaskan Al-Aswad Al-Ansi itu, sehingga pergelutan yang berlaku sehingga menyebabkan kepalanya terputus. Kerana pada masa itu kalau saya nak ambil sedikit, tadi saya suruh bacakan ceritanya, tapi tak apalah, saya nak kata sini, ketika mereka bunuh Al-Aswad Al-Ansi itu, ataupun ketika mereka nak menumpaskan dia, syaitan yang menjadi teman dia masuk dalam badan dia dan bertutur. So mereka bergelut-bergelut, akhirnya putus kepala dia, sehingga menyebabkan berhentilah Al-Aswad Al-Ansi itu bercakap, yang mana syaitan tu pun berhenti bercakap menggunakan badan dia. Jadi di sini mereka lempar kepala yang putus tadi kan di hadapan orang ramai. Maka di situ kan, bila di situ orang Islam pada masa itu mengetahui bahawasanya Al-Aswad Al-Ansi tidak lagi berkuasa di tempat tersebut, kerana ketiga-tiga mereka itu tadi siapa? Qais ibn Makshu, Fairuz kan, dan juga Dazdawi berjaya menumpaskan dia atas arahan Nabi SAW. Dan pada masa itu mereka pun berbincang siapa yang sepatutnya menjadi pemimpin di sana, dan akhirnya mereka bersepakat untuk melantik Muaz ibn Jabal radhiyallahu an sebagai pemimpin di Yaman. Jadi jelas di sini Islam menang dan keadaan kembali harmoni, tenang dan aman. Okey. Cuma tadi kan kita kata hampir seluruh kerajaan penduduk Yaman, mereka ini adalah orang yang ikut kepada Al-Aswad Al-Ansi. Kemudian bila Islam menang, mereka pula ikut kepada Islam. Keadaan menjadi seperti setia kala. Dan bila Nabi wafat, sebab jangan lupa muslimah, kita lihat ya, sepanjang perbincangan kita daripada sesi yang pertama berkenaan dengan tugas ataupun perkara yang terpaksa ditangani oleh Abu Bakar radhiyallahu an dalam pemerintahannya ialah menangani orang-orang yang murtad setelah kewafatan Nabi SAW. Tadi Yaman tu dah kembali pulih selepas Al-Aswad Al-Ansi ditumpaskan. Jadi seluruh penduduk Yaman kembali menjadi Muslim. Namun kemudian selepas berita kewafatan Nabi SAW disampaikan kepada mereka, keadaan yang tenang, harmoni, keadaan masyarakat yang kembali kepada Islam akhirnya bertukar kembali. Okey, akhirnya bertukar kembali, itu keadaan menjadi kacau bilau. Keadaan menjadi kacau bilau dan berita mengenai hal itu pun sampai kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Maka di sini lihat muslimah pada muka surat 109, okey, 109 pada perenggan yang ke 1 2 3 4, pada perenggan kita yang keempat, maaf yang kelima. Berita mengenai Al-Ansi ini sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq di akhir bulan Rabiul Awal, setelah beliau mempersiapkan pasukan Usamah. Maknanya orang yang kita panggil sebagai Al-Ansi ialah mereka yang dulu sokong Al-Aswad Al-Ansi. Ramai maknanya. Jadi bila mereka menerima berita tentang kewafatan Nabi, mereka dengan beraninya bangkit memberontak dan sekali lagi mengikut sebagaimana yang dibawa oleh Al-Aswad Al-Ansi, walaupun Al-Aswad Al-Ansi sudah ditumpaskan. Baik, kalau kita lihat dalam kisah ini, tadi kita bincangkan tentang Qais ibn Makshu. Beliau adalah orang yang bekerjasama dengan Fairuz dan Dazdawi untuk menumpaskan Al-Ansi, Al-Aswad Al-Ansi, bukan? Masih ingat lagi kan kisahnya? Baik. Dan seterusnya, dia juga adalah orang yang melaungkan azan. Tapi kita lihat di sini, bila dia lihat orang ramai
mula nak kembali kepada apa yang dibawa oleh Al-Ansi, dia mengambil kesempatan ini. Kerana apa? Dia dah lama sangat nak jadi pemimpin di Yaman. Maka dia mengambil kesempatan yang kacau bilau itu tadi untuk ke hadapan sebagai pemimpin yang mana dalam masa yang sama dia juga murtad. Dia adalah pemimpin. Kena ingat ya, dia adalah pemimpin yang kita kata bukan pemimpin yang utama lah, tapi masih lagi ada jawatan pemimpin pada diri dia. Kemudian bila dia mengisytiharkan dirinya murtad, dan akhirnya ramailah followers dia, kan? Sebab apa? Pada masa itu keadaan Yaman pada masa tersebut memang sudah kacau bilau, ramai yang murtad dan sebagainya. Bila dia naik, kemudian dia pun murtad bersama-sama, akhirnya terus dia angkat sebagai pemimpin untuk membantu mereka mendapatkan Yaman kembali dan kembali kepada apa yang dibawa oleh Al-Aswad Al-Ansi. Dan Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada siapa di situ kepada, lihat ya muslimah, pada muka surat 110. Okey, pada muka surat 110. Jadi pada masa itu Abu Bakar radhiyallahu an dia menghantar surat kepada para pemimpin di Yaman agar bekerjasama untuk menumpaskan Qais ibn Makshu. Sementara tunggu siapa? Muhajir ibn Abu Umayyah yang telah beliau lantik, kan, panglima perang yang keempat pada muka surat 97. Okey, yang dilantik untuk menumpaskan kelompok ataupun mereka yang menggelarkan diri mereka sebagai Al-Ansi di Yaman. Dan dalam keadaan Muhajir bin Abu Umayyah nak ke sana, Abu Bakar beritahu kepada mereka usaha dulu sementara nak tunggu Muhajir itu tadi. Jadi di sini kita lihat ya, tadi ada Fairuz dan juga Dadzawi, okey, yang bekerjasama untuk menumpaskan Al-Aswad Al-Ansi. Sekarang ni si Qais ni dia dah mengkhianati. Mengkhianati sehingga akhirnya dia pula yang murtad. Okey, dia pula yang murtad. Kemudian bila dia murtad, dia usaha untuk menumpaskan kedua temannya tu tadi, Fairuz dan Dadzawi. Tapi saya nak pendekkan cerita. Dia cuma mampu membunuh Dadzawi sahaja. Fairuz terselamat daripada onar yang cuba dia buat. Dan akhirnya Fairuz, kan, dalam kisah ini Fairuz berhadapan dengan tentera Qais ibn Makshu yang menyebabkan Qais ibn Makshu kalah teruk dalam pertempuran bersama dengan tentera Fairuz. Jadi bila dia kalah, bermakna orang-orang yang murtad bersama dengan dia juga turut menerima kekalahan. Maka di situ Muhajir pun sampai. Okay, Muhajir ibn Abu Umayyah pun sampai membantu dan sebagainya lah, dipendekkan cerita. Dan dia bawa Qais ibn Makshu bersama kan seseorang yang bernama Amr ibn Ma'di Karib di situ untuk menghadap Abu Bakar radhiyallahu an. Kalau rujuk pada muka surat 111 ya muslimah, sila rujuk pada muka surat 111 di line kita yang terakhir sebelum satu tajuk besar itu. Okey, disebutkan akhirnya Muhajir bin Abu Umayyah mengirim kedua tawanan ini kepada Abu Bakar, iaitu Qais dan juga Amr bin Ma'di Karib yang membantu Qais untuk mendapatkan Yaman daripada kerajaan Islam Madinah dengan menyebarkan ideologi-ideologi yang murtad dan sebagainya. Ideologi yang memurtadkan orang lain dan sebagainya. Kemudian Abu Bakar menghujat mereka. Maksudnya Abu Bakar ni nasihatkan pelbagai macam kepada mereka, yang akhirnya kemudian kedua-duanya meminta maaf dan Abu Bakar menerima maaf mereka serta menyerahkan isi hati mereka kepada Allah. Dan Abu Bakar mengembalikan mereka kepada kaum masing-masing. So, settle. Berkenaan dengan kisah Al-Ansi di Yaman. Maknanya keadaan kembali seperti biasa. Penduduk Yaman seluruhnya kan
kembali kepada keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudiannya mereka ni saya dah sebutkan tadi ya, mengirim surat kepada para pemimpin Yaman bergabung untuk jatuhkan Qais. Kalah di tangan Fairuz. Ustazah lupa tadi nak jalankan slide ni. Kalah di tangan Fairuz, Muhajir bin Abu Umayyah menyerahkannya kepada Abu Bakar. Baik, seterusnya, apakah pengajaran yang boleh kita ambil dalam kisah kita pada hari ini, Muslimah? Baik, ada satu perkara yang saya nak pesan kepada diri saya dan kita semua berkenaan dengan kisah ataupun perbincangan kita berkenaan dengan Al-Aswad Al-Ansi ini. Pertama, jangan percaya kepada orang yang mengaku diri mereka sebagai Nabi, yang mendakwa diri dia adalah Nabi. Al-Aswad Al-Ansi dia muncul pada zaman Nabi SAW. Nabi masih hidup lagi, Muslimah. Sudah ada orang yang tampil ke depan mengaku diri mereka sebagai seorang Nabi. Ada orang ikut tak? Ada. Pada masa tu Nabi masih hidup. Ada orang ikut. Ada orang yang menyokong dia murtad, keluar daripada agama dan sama-sama support dia dan anggap dia sebagai seorang Nabi. Itu berlaku ketika masa hayat Nabi lagi. Kemudian, selepas Nabi wafat, keadaannya menjadi lebih dahsyat. Orang yang asalnya beriman kepada Nabi, bila datangnya seorang Nabi palsu, mengaku dan menganggap dia sebagai Nabi, setelah itu, mati Nabi palsu tu tadi kan, kembali kepada ajaran Islam. Tapi kemudian, bila Nabi SAW meninggal dunia, dia pula kembali kepada apa? Ajaran yang dibawa oleh Nabi palsu tersebut. Ini bahayanya bila kita mula ikut kepada perkara-perkara yang palsu. Perkara-perkara yang palsu ni bahaya. Sebab itu, bila kita faham, kita belajar dan kita faham, sebelum faham kena belajar dulu ya, Muslimah. Kita belajar, kemudian kita faham bahawasanya Nabi SAW sudah ingatkan kepada kita. Nabi ingatkan kepada kita apa, Muslimah? Nabi ingatkan kepada kita begini. Innar risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiyya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Apa kata Nabi? Sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus. Maka tidak ada Rasul lagi selepas aku dan tidak ada lagi Nabi selepas aku. Ini adalah pengakuan daripada Nabi SAW. Kalau kita tiba-tiba ada orang datang kepada kita lalu mengaku dirinya sebagai Nabi, kita nak letak mana hadis Nabi itu tadi, Muslimah? Kita nak kata Nabi bohong pada kita ke? Tak. Itu fitnah ke atas Nabi kalau kita, lah betul lah ada Nabi baru. Tak. Tak mungkin akan ada Nabi baru. Nabi lain selepas Nabi SAW. Mengikut kepada kefahaman dalam agama kita. Okay, sebab itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Keimanan kita juga adalah sedemikian. Kita beriman bahawasanya tidak ada Nabi selepas Nabi SAW. Walaupun datang 10, 20, 30 orang yang mengaku diri sebagai seorang Nabi, kita terima? Kita tak terima. Itu yang perlu kita yakin dalam diri kita. Sebab itu penting belajar. Penting jadi seorang Muslimah yang berilmu. Penting kita faham apa yang kita belajar. Supaya kita tak ikut ataupun kita ikut orang yang mengaku, mendakwa, ada orang ajak kita, dia tu Nabi tau, kena ikut. Kita dengar dia tu Nabi, kita pun nak ikut ke nak tolak? Pilihan berada di tangan kita. Kalau kita belajar, kita faham, dan betul-betul hati kita ni beriman, kita tak akan ikut, Muslimah. Kita tak akan ikut. So, di sini ya, selain daripada itu, ingat, bukan sahaja Nabi yang Nabi pesan kepada kita dengan bahawa selepas Nabi tidak ada lagi
seorang Nabi dan juga seorang Rasul. Tapi Allah juga mengingatkan hal yang sama kepada kita. Di mana? Dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-40. Apa kata Allah? Allah kata begini, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad itu adalah bapa kepada salah seorang di kalangan lelaki kalian. Tetapi Muhammad itu adalah pesuruh Allah dan penutup Allah kata. Wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Maknanya bila Allah kata penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita ni jangan mudah-mudah percaya kepada orang yang tiba-tiba dakwa diri dia Nabi, dakwa diri dia dapat wahyu, dakwa diri dia itu dan ini. Kerana jika ada orang yang sedemikian, bermakna dia buat sesuatu yang di luar garisan syariat. Syariat itu apa? Agama yang kita sedang ikuti ini. Jadi, dalam pengajaran kita yang pertama ini, walaupun kita kata pada satu tahap yang mungkin kita terpengaruh sedikit. Mungkin kerana tutur katanya, mungkin kerana kita takjub dengan kefasihan pembicaraannya, mungkin apa yang dia kata itu semua adalah benar, kan? Saya kata gini, kemungkinan mereka itu adalah bomoh. Kemungkinan yang mengamalkan ilmu sihir. Kerana apa? Lihat Al-Aswad Al-Ansi. Adakah dia orang yang biasa-biasa? Dia ada memelihara sesuatu yang namanya syaitan yang bantu dia untuk dia ada kuasa. Sebab itu susah nak matinya. Nanti rujuk macam mana dia nak mati tu kan? Susah nak matinya. Sampai berlaku pergelutan yang begitu dahsyat antara mereka semua. Baik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, nafsu dan keinginan kita boleh membuatkan kita melakukan apa sahaja walaupun melanggar hukum Allah. Ini berlaku kepada siapa? Ia berlaku kepada Qais ibn Maksyuf. Bukankah dia seorang Muslim? Tapi kita lihat, kerana keinginannya ingin menjadi seorang pemimpin, keinginannya untuk menguasai Yaman, apa yang dia buat? Dia mengambil kesempatan pada keadaan yang kacau bilau dan huru-hara untuk mencapai keinginan diri dia yang dah lama terpendam dalam hati dia. Yang akhirnya dia sanggup apa? Murtad daripada agama. Ini bahayanya muslimah. Bila kita ikut keinginan kita, kan, kita ikut apa yang kita nak tu, nafsu keinginan kita, ia akan bawa kita menjadi seorang muslimah yang dah tak kenal lagi halal dan haram. Sebab kadang-kala ada keinginan kita yang perlu kita perhatikan. Adakah keinginan tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam Al-Quran dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis baginda? Jika keinginan itu adalah keinginan yang haram ataupun keinginan yang tak seharusnya kita buat, jangan sesekali kita turuti keinginan tersebut. Itu namanya hawa nafsu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sudah ingatkan kepada kita. Dalam surah mana? Surah Sad pada ayat yang ke-26. Allah kata apa muslimah? Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kalian ikut hawa nafsu kalian, maka ia akan menyesat ataupun memesongkan kalian daripada jalan Allah. Itu pesan Allah dalam Al-Quran. Bahkan Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita. Dan Nabi sebutkan
mengikuti hawa nafsu ini, ia adalah salah satu daripada kehancuran bagi diri seseorang manusia. Yang mana Nabi kata apa? Thalathun muhlikat, iaitu ada 3 perkara yang menghancurkan. Apakah 3 perkara yang menghancurkan itu, muslimah? Nabi pesan kepada kita dengan sebuah hadis yang berstatus hasan li ghairi. Nabi kata begini, syuhun muta'un. Okey, syuhun muta'un. Apa maksudnya? Orang bakhil yang mengikuti kebakhilannya. Kemudian Nabi kata apa? Wa hawa muttaba'un, dan juga hawa nafsu yang dituruti. Yang ketiga apa? Yang menjadi punca kehancuran seseorang? Yang ketiga, Nabi pesan kepada kita, orang yang begitu bangga dengan diri dia. Orang yang begitu bangga dengan diri dia. Sebab orang yang berbangga diri dia akan pandang rendah pada orang lain, muslimah. Itu masalahnya. Kan? Jadi ada 3 perkara yang Nabi sebut sebagai kehancuran. Antaranya Nabi kata ialah ikut kepada hawa nafsu. Jadi kena jaga baik-baik. Kena perhatikan apa yang kita inginkan. Jangan jadi sebagaimana Qais ibn Makshu. Keinginannya yang terlampau sangat itu, sanggup dia menggadaikan agamanya, bukan? Na'udzubillahi min zalik. Maka di sini kita perlu ambil pengajaran itu. Setiap apa yang kita inginkan, perhatikan, pertimbangkan, adakah ia bila kita nak realisasikan bertepatan dengan yang dituntut oleh syariat? Adakah ia perkara yang salah? Atau adakah ia perkara yang haram? Setelah kita memperhatikan semua itu, bermakna kita ada satu tanggungjawab untuk cari jalan penyelesaian yang betul bagi, ataupun kita panggil untuk cari jalan yang betul untuk merealisasikan keinginan kita tadi. Kalau tak boleh juga dengan cara yang baik, adakah perlu kita guna dengan cara yang salah? Tinggalkan keinginan itu, muslimah. Tinggalkan keinginan itu. Kerana mengikut keinginan tersebut boleh bawa kita ke jalan yang sesat. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa pada sesi yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan. Bagi pertemuan yang satu lagi untuk membincangkan selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu an kepada golongan pemberontak. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.